Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rakan kerja yang hadir pada malam ini, terima kasih atas kehadiran untuk satu sidang media pada petang ini. Sebelum saya meneruskan sidang media pada petang ini, saya perkenalkan yang hadir pada hari ini. Saya mewakili Jawatankuasa Isu dan Strategi Perhubungan Negeri Perak, bersama-sama dengan yang hadir pada hari ini ialah saudara Safarizal Saleh dan juga kepada Ustaz Fahrozi bin Muhammad Mukhtar. Baik, petang ini saya ingin membuat satu pendedahan konflik atau pendedahan situasi yang akan kita sama-sama renungi bersama. Sekalian, pertama saya nak ceritakan tentang senario yang berlaku pada hari ini tentang Kolej Islam Darul Ridwan. Sebelum saya pergi jauh, perlu ditekankan bahawasanya Kolej Islam Darul Ridwan ditubuhkan pada tahun 1999 oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perak, dan ianya didaftarkan di bawah Jabatan Agama Islam, di bawah enactment kawalan sekolah-sekolah agama Islam 1996. Kisdar ini menjadi badan berkanun Kerajaan Negeri Perak menerusi enactment Kolej Islam Darul Ridwan pada tahun 2000, yang mana ianya telah dibawa dalam sidang pada 17 November tahun 2000, dan ianya telah beroperasi sebagai institusi pengajian tinggi setelah hampir 11 tahun. Dalam tempoh tersebut, Kisdar telah berhasil menghasilkan 550 graduan diploma dalam bidang syariah Islamiyah, usuluddin, bahasa dan kesusastraan Arab, teknologi maklumat, perbankan, kewangan Islam dan juga perkawanan, yang mana sebanyak 34% daripada mereka, iaitu 185 orang, telah melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana muda di IPT di Timur Tengah. Pada masa ini Kisdar telah melaksanakan hampir 12 program peringkat pengajian diploma dan juga ijazah sarjana muda. Semua program pengajian Kisdar ini telah mendapat akreditasi MQA dan pengiktirafan daripada Jabatan Pengajian Awam. Baik itu secara umum tentang Kisdar itu sendiri. Baik, apa yang saya nak bawa hari ini ialah punca kuasa yang ingin kita perjelaskan bagi pihak Jawatankuasa Strategi ini ialah punca kuasa penubuhan Kisdar itu sendiri. Pertamanya, Kisdar ini ditubuhkan di bawah enactment Kolej Islam Darul Ridwan, enactment bilangan ketiga tahun 2000. Itu asas penubuhan Kolej Islam Darul Ridwan ini, Kisdar ini, di bawah Undangan Negeri Perak. Namun setelah ianya telah diwartakan sehingga di enactment ditulis ni enactment pada 6 Mac 2002, diwartakan pada 6 Mac 2002, dan ianya telah dikeluarkan pada 28 Mac tahun 2002 itu sendiri, di mana ianya telah mendapat persetujuan dan juga tanda kuasa daripada Tuanku Sultan Azlan pada 6 Mac 2000 dan 6 Mac 2002. Ini kita boleh katakan enactment pertama dan enactment yang dibentangkan di bawah rang undang-undang Kolej Islam Darul Ridwan di dalam Sidang Dewan Undangan Negeri pada tahun 2000. Oleh itu, Kisdar bergerak di bawah enactment ini seadanya bermula pada tahun 2000. Maka dengan insiden yang ada, kita lihat Kisdar bergerak dengan baik. Namun setelah rampasan kuasa oleh UMNO Barisan Nasional di bawah Kerajaan Pakatan Rakyat pada 2009, pada sidang 2009 itu juga, dengan secara tergesa-gesa, kerajaan di bawah Datuk Seri Zamri telah membuat satu pindaan enactment rang undang-undang enactment Kolej Islam Darul Ridwan pindaan 2009, yang mana di dalam pindaan ini yang dibuat secara tergesa-gesa oleh Menteri Besar Dalam Negeri, dibawa dalam ketiga-tiga sidang, tiga-tiga bacaan, iaitu prosedur. Di dalam prosedurnya 3 kali bacaan dan 3 kali bahas, dan akhirnya enactment ini tidak mendapat 2/3 majoriti daripada perwakilan ataupun daripada Adadun Islam, dan ianya sehingga hari ini dimaklumkan tidak mendapat perkenan Tuanku Sultan, iaitu enactment pada 2009 ini adalah pindaan kepada enactment 2000 yang pertama.
Baik, ini menunjukkan kegelojohan yang telah dibuat oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional untuk meminda beberapa klausa di dalam enactment tersebut pada 2009 sebaik sahaja mendapat mengambil alih secara rampasan kuasa di Kerajaan Pakatan. Itu yang kedua. Kita tengok dia punya flow nanti. Kemudian pada ketika itu, pada 2011, dibawa satu lagi rang undang-undang yang dinamakan Enactment Kolej Islam Darul Ridwan Pembubaran 2011, yang mana di dalam enactment tersebut bertarikh dibawa dalam sidang DUN pada 25 November 2011, dan Tuanku Sultan telah diperkenankan Tuanku Sultan pada 16 Disember 2011, dan ianya diwartakan pada 29 Disember 2011. Namun sehingga hari ini Tuanku Sultan tidak memberikan tarikh penguatkuasaan kepada enactment tersebut. Walaupun itu diwartakan melalui tajuk yang dikatakan di bawah tajuk yang pertama kurungan 2, enactment ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Tuanku Sultan melalui pemberitahuan dalam warta. Itu sebabnya Tuanku Sultan tidak memberikan tarikh untuk mewartakan enactment pindaan 2011 ini. Baik, bagi dirinya mungkin tidak nampak ada sedikit kekeliruan yang ada. Baik, pertamanya saya nak tekankan di sini, sebelum kita pergi jauh, dengan adanya enactment asal, enactment kita katakan pindaan 2009 dan enactment pembubaran kepada enactment asal Kolej Islam ini, kita lihat berbagai kegagalan dan berbagai konflik telah berlaku di KISDA sehingga menyebabkan di antara isu yang ialah menjadi satu rumutan kesaksian dan juga menjadi satu tanda tanya oleh pelajar-pelajar Kolej Islam Darul Ridwan sekarang ini dan ibu bapa mereka apabila sijil mereka sekarang ini tidak dikatakan tidak diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Dan juga banyak beberapa kementerian dan juga beberapa institusi yang lain juga mempertikaikan kesahihan ataupun kevalidan ataupun status sijil yang dikeluarkan oleh Kolej Islam Darul Ridwan sendiri. Kenapa dan mengapa? Di antaranya ialah mengikut enactment yang ada asal pada tahun 2000, setiap sijil dan juga transkrip perlulah ditandatangani oleh rektor dan juga pendaftar, iaitu rektor dan juga ketua pendaftar. Namun sejak pengambil alihan Kerajaan Haram 2009 oleh Datuk Seri Zamri, penandatanganan yang kedua iaitu pendaftar telah ditukar kepada Setiausaha Senat. Dengan transkrip dan juga sijil ada ditukar daripada pendaftar kepada Setiausaha Senat, yang mana ianya telah berlanggaran dengan apa yang tertulis di dalam warta ataupun enactment asal, iaitu semua sijil-sijil ini perlulah ditandatangani oleh pendaftar Kolej Islam Darul Ridwan. Ini tertulis dalam enactment. Jadi apabila pindaan 2009 yang tidak lagi disahkan dan juga pindaan pembubaran 2011 enactment semua tidak lagi disahkan, bermaksud segala peraturan dan juga gerak kerja perjalanan Kolej Islam perlulah berasaskan kepada enactment yang awal, iaitu enactment tahun 2000, yang mana dalam enactment di sini telah disebutkan bahawasanya sebagai contoh semua item-item sijil, keuangan dan juga perjalanan gerak kerja kolej mestilah ditandatangani dan mendapat endorsement daripada pendaftar selain rektor. Tetapi sekarang ini dilihat semua sijil-sijil dan cek-cek ditandatangani oleh Setiausaha Senat dan juga timbalan rektor, yang satu jawatan yang baru ditubuhkan, timbalan rektor pentadbiran dan keuangan. Satu perkara yang sangat mengelirukan. Dalam satu-satunya isu pengajian tinggi, dia ada timbalan rektor yang jaga keuangan, sedangkan keuangan ini selalunya di bawah pengurusan pegawai keuangan itu sendiri dan juga pendaftar. Jadi kita melihat secara amnya apabila sijil-sijil ini dilihat tidak sah
dan JPA mempertikaikan ke status sijil ini, dan pelajar-pelajar juga mempertikaikan status ini, berlakunya satu pengurusan yang telah melanggar dari sudut warta kerajaan negeri. Saudara sekalian, bila kita melanggar warta kerajaan negeri, bermakna secara automatik kita melanggar perlembagaan negeri, kita melanggar titah tuanku, kita melanggar apa yang diperkenankan oleh tuanku. Dan saya nak katakan sekarang, pentadbiran Kolej Islam Darul Ridwan bertindak membelakangkan tuanku, bertindak membelakangkan warta kerajaan negeri, bertindak membelakangkan Dewan Undangan Negeri dan juga kerajaan itu sendiri dalam menggerakkan perjalanan Kolej Islam Darul Ridwan. Dan ini dari sudut undang-undangnya sudah berlanggaran dengan perlembagaan dan ianya boleh dianggap tidak sah. Oleh itu, mengikut peraturan dan undang-undang yang ada, semua aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Kolej Islam Darul Ridwan daripada dulu 2009 sehingga ke hari ini sudah dianggap tidak sah. Kerana keduanya juga pindaan yang dibuat pada 2011 ini ialah untuk memensuhkan kewujudan KISDA dan ditukarkan kepada kewujudan Kolej Universiti Ustaz Azlan Shah yang masih tidak disahkan, tetapi sekarang ini sebagai contohnya Kolej Islam Darul KISDA telah bergerak atas nama Kuisas. Sebagai contohnya pada bulan lalu, satu World Conference of Islamic Thought, ya, pada 11 hingga 12 September lalu, mereka membuat satu seminar atas nama Kuisas. Sedangkan Kuisas itu tidak wujud lagi, dan dalam warta kerajaan negeri Perak ianya tidak diluluskan lagi. Jadi begitu juga dengan jawatan-jawatan tertentu, kewujudan jawatan timbalan rektor pentadbiran dan keuangan melanggar enactment warta kerajaan negeri Perak itu sendiri. Jadi saya ingin membawa satu penekanan bahawasanya sekiranya sebuah entiti yang berada di bawah kerajaan negeri Perak, sebuah badan berkanun di bawah kerajaan negeri Perak tidak mematuhi, tidak mengikut apa juga enactment yang telah digariskan di dalam kerajaan negeri Perak sendiri, maka ini merupakan satu kesalahan yang besar dan bermaksud segala-galanya yang dijalankan di bawah KISDA sekarang ini adalah tidak sah dan boleh dipertikaikan oleh badan-badan perundangan yang ada. Jadi itulah saya nak tekankan hari ini, bahawasanya poin yang pertama, dan insya-Allah ada beberapa lagi isu-isu yang lebih besar yang saya akan terangkan, yang saya akan dedahkan pada sesi yang akan datang. Ini permulaan untuk pendedahan dari sudut kita katakan kesilapan dan juga kegagalan pengurusan Kolej Islam Darul Ridwan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan telah melanggar enactment kerajaan negeri Perak, membelakangkan Tuanku Sultan, dan juga telah menyebabkan hampir ratusan pelajar-pelajar KISDA itu sendiri yang tidak gagal untuk mendapat pekerjaan kerana status sijil mereka sekarang ini yang ditandatangani oleh Setiausaha Senat yang tidak mengikut enactment yang telah membelakangkan undang-undang dan juga peraturan di bawah kerajaan negeri Perak.